Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi berkesempatan bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dipersembahkan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. InsyaAllah malam ini adalah kita berada pada siri yang ke-41, di mana dalam siri yang lepas kita telah diperdengarkan beberapa kisah terkait dengan pergolakan politik yang berlaku di Kelantan pada hujung zaman Sultan Muhammad yang pertama, di mana kesan daripada pembunuhan Tengku Temenggung dan juga pengambilan Tuan Long Senik Mulut Merah sebagai anak angkat Sultan Muhammad telah menimbulkan kedengkian dan juga permusuhan di antara beberapa orang saudara kepada Sultan Muhammad, iaitu Raja Banggul, Raja Kampung Laut dan juga Raja Penambang. Ini konflik yang berlaku pada hujung zaman Sultan Muhammad yang pertama, sehinggalah Baginda Sultan mangkat pada tahun 1836. Kemudian selepas kemangkatan itu, maka berlakulah pergolakan di mana tidak diceritakan kepada kita tentang raja yang memerintah Kelantan, tapi yang disebutkan kepada kita bagaimana pergolakan politik itu telah mendorong Sultan Muhammad Long Senik Mulut Merah, Tuan Long Senik Mulut Merah ini mengutuskan permohonan kepada Raja Siam supaya baginda diiktiraf sebagai Raja Kelantan, dan dalam masa yang sama juga Raja Banggul, Raja Kampung Laut dan Raja Penambang juga telah membuat permohonan kepada Raja Siam supaya Raja Banggul diiktiraf sebagai Raja Kelantan. Pun begitu, sebagai tindak balas, Raja Siam telah mengirimkan Raja Legor ke Kelantan. Legor ni adalah satu kerajaan di utara Semenanjung. Kita selalu sebut Legor, ataupun dalam bahasa Siam sekarang disebut Nakhon Sitamarat. Kan? Raja Legor telah datang ke Kelantan dan telah menangkaplah, kita guna perkataan menangkap, kerana Raja Legor telah menawan ketiga-tiga Raja Penambang, Raja Kampung Laut dan Raja Banggul, kemudian dibawa ke Bangkok. Jadi selepas mereka dibawa ke Bangkok, maka berakhirlah kisah yang pertama berkenaan dengan pemberontakan tersebut. Kemudian pada ketika itu Long Senik Mulut Merah telah mendapat perakuan daripada Raja Siam untuk menjadi Sultan Kelantan. Baginda bergelar Sultan Muhammad yang kedua. Kemudian kisah yang berikutnya yang akan kita perkatakan pada malam ini ialah kedudukan ketiga-tiga putera tadi, Raja Kampung Laut, Raja Penambang dan juga Raja Banggul, selepas mereka ditawan oleh Siam. Baik, kita mulakan perkisahan pada malam ini. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan Raja Penambang, Raja Kampung Laut dan Raja Banggul telah beberapa tahun duduk di Bangkok, lalu diserahkan kepada Raja Legor, dan apabila sampai di Legor diberi kampung dan rumahnya oleh Raja Legor, tidak dibenar balik ke Kelantan sekali-kali. Jadi ketiga-tiga raja ni rupanya dibawa balik ke Bangkok dan ditahan beberapa tahun di Bangkok. Berapa tahun tu kita tak tahu, tapi disebut beberapa tahun, kan. Mengikut catatan biasa yang terdapat dalam catatan sejarah Kelantan, proses ini berlaku, konflik ini berlaku di antara tahun 1836 sehingga 1842. Dalam tempoh itulah mereka ditahan. Tapi saya rasa yang mereka bertiga ini ditahan
sehingga 1838 ataupun 39. Kemudian selepas berada di Bangkok beberapa tahun, mereka pun dibawa ke Legor, diletakkan di bawah kekuasaan Raja Legor. Di bawah jagaan Raja Legor lah. Dan mereka tak dibenarkan balik ke Kelantan. Raja Legor bagi rumah apa semua, duduk di Legor je lah. Anda tak boleh dibalik ke Kelantan. Lalu duduklah raja-raja itu di negeri Legor. Demikianlah kisah kata orang tua-tua dahulu kala. Di situlah. Kata orang tua-tua dahulu kala, negeri petani itu pada masa Sultan Long Muhammad memerintah Kelantan adalah musuhnya. Lalu Raja Petani lari kepada almarhum Long Muhammad. Maka dipelihara oleh almarhum. Ini kisah yang lain, tuan-tuan. Kisah ini adalah kisah tentang pergolakan politik yang berlaku di Petani kerana berlakunya peperangan di antara Petani dengan Siam pada tahun 1831. Yakni sebelum daripada perang saudara yang melibatkan beberapa orang anak dan juga cucu, ananda dan cucunda kepada Long Yunus. Adapun kisah ini adalah kisah masih lagi pada zaman Sultan Muhammad sebagai latar belakang. Pada tahun 1831 hingga 1832 berlaku perang yang melibatkan beberapa orang tokoh daripada Kedah dan juga raja-raja 7 wilayah di Petani, termasuk Raja Petani sendiri berperang dengan Siam. Dan kita tahu pada 1832 Raja Siam telah kalah, Raja Petani telah kalah, kemudian mereka datang ke Kelantan berlindung. Ada riwayat mengatakan Raja Petani ketika ini merupakan anak saudara kepada Sultan Long Muhammad atau Sultan Muhammad yang pertama itu. Maka dipelihara oleh almarhum. Tiba-tiba dapat tahu Raja Besar Siam. Raja Siam tahu bahawa Raja Petani yang memberontak itu bersembunyi di Kelantan. Disuruh tangkap di Kelantan, dibawa balik ke negeri Bangkok serta dihukumnya almarhum itu 10,000 rial. Bila Raja Siam tahu, Raja Siam pun perintahkan supaya Raja Petani itu diserahkan kepada Siam dan Raja Kelantan didenda oleh Siam kerana melindungi Raja Petani sebanyak 10,000 rial pada masa itu. Demikianlah sebab itulah negeri Petani tiada raja. Sebab tu kata dia masa tu negeri Petani tak ada raja, kosong, tak ada raja. Sebenarnya menurut sejarah Petani ketika itu Raja Siam tu dipangku oleh beberapa orang raja lain. Rasanya masa ni dipangku oleh Nik Yusof. Raja Siam dan Nik Yusof. Maka Raja Legor pun berkiralah dengan Raja Mahapesar Siam. Anak-anak Raja Kelantan 3 orang itu nak dijadikan raja mana tempat yang tiada rajanya. Kita, seperti saya sebut tadi, negeri Petani yang besar itu telah dipecahkan oleh Siam menjadi 7 wilayah. Artinya ada 7 orang raja. Bila berlaku peperangan, beberapa orang raja yang memberontak itu telah dipecat oleh Siam ataupun dibunuh. Maka Raja Legor telah mengambil kesempatan daripada ada 3 orang putera Kelantan di Legor itu berunding dengan Siam supaya mereka jangan balik ke Kelantan, kemudian dirajakan di negeri Petani. Maka diperkenankan Raja Maha Besar. Demikianlah, maka Raja Legor pun bertanya kepada Raja Penambang. Bila Raja Siam memberi perkenan, memberi izin, persetujuan supaya anak-anak Raja Kelantan itu dijadikan raja di ketiga-tiga di mana-mana negeri yang berkenaan, Raja Legor pun berundinglah dengan ketiga-tiga anak raja. Yang pertama Raja Penambang. Raja Legor pun bertanya kepada Raja Penambang, mahukah jadi raja dan boleh bersumpah? Ada pun sumpah itu, yang pertama sumpah tiada menganiaya rakyat, yang kedua sumpah tiada pergi mengacau negeri Kelantan dan lain-lain. Jadi ada perjanjian lah, boleh tak nak jadi raja mana-mana negeri, tapi syarat dia yang pertama jangan buat zalim pada rakyat, yang kedua jangan serang Kelantan, jangan kacau lagi negeri Kelantan, jadi raja kerajaan dia sendiri. Dan beberapa syarat lain lah, termasuklah sudah pasti syarat dia mesti patuh kepada Bangkok kan. Kemudian daripada situ
Maka jawab Raja Penambang, saya tidak berkehendak menjadi raja lain daripada negeri Kelantan sahaja yang saya suka jadi raja. Kata dia, Raja Penambang kata kalau dah nak jadi raja Kelantan je, nak raja lain tak mahu. Maka habislah kan, tak adalah, dia tolaklah maksudnya kan. Lalu ditanya Raja Kampung Laut dan Raja Kampung Laut suka menjadi raja. Dan ditanya Raja Banggul. Raja Banggul pun suka juga menjadi raja. Lalu bersumpah raja kedua itu. Setelah sudah sumpah, lalulah kembali masing-masing ke rumahnya. Maka ada 2-3 hari, lalu Raja Legong membawa anak raja dua beradik itu ke negeri petani. Lepas kedua-dua Raja Banggul dan Raja Kampung Laut ni bersetuju dilantik menjadi raja dengan syarat-syarat tadi. Lalu Raja Legong pun 2-3 hari kemudian bawa mereka ni. Yang pertama dibawa ke petani, maka Raja Kampung Laut diletakkan menjadi raja di negeri petani. Jadi Raja Kampung Laut tu jadi raja petani sejak daripada tahun 1842. Raja Kampung Laut ini menjadi raja petani dan keturunan baginda lah yang memerintah petani sehingga siap menghapuskan sistem beraja di petani apabila Sultan Abdul Qadir Kamaruddin dilucutkan jawatannya pada tahun 1902. Jadi daripada tahun 1842 sehingga 1902 keturunan Sultan Raja Kampung Laut inilah yang menjadi raja petani. Adapun Raja Banggul diletak menjadi raja negeri Tanjung Jering, iaitu negeri jamu. Jamu ni jambu, negeri jambu. Di Tanjung Jering ataupun Jering. Jering ni yang sebut Jering lah. Jering ataupun jambu. Jambu kan. Jadi raja jambu. Raja Banggul menjadi raja jamu. Raja jambu. Orang sebut jambu. Di sejati dalam kitab ni jamur. Jamur sebenarnya jambu kan. Di Tanjung Jering. Di Jering lah, dekat Tanjung Petani. Di Tanjung Petani tu daerah ataupun negeri Jering. Satu kerajaan Jering, Raja Banggul jadi raja negeri Jering ataupun negeri Jambu. Adapun Raja Kampung Laut menjadi negeri Petani. Jering itu satu negeri yang lain, berasingan di sebelah dengan Petani, antara Petani dan Saiburi. Demikianlah tersebut adanya habis. Maka habislah cerita raja-raja raja putera-putera Raja Kelantan 3 orang tadi dirajakan di tempat-tempat tersebut. Sebelum kita pergi kepada perbincangan lebih lanjut, suka di sini saya jelaskan tentang jawatan-jawatan yang dipegang oleh putera-putera Yunus yang kita dengar disebut Raja Kampung Laut, Raja Banggul, Raja Penambang dan seumpamanya kan. Siapakah mereka sebenarnya? Saya ada janji dalam sesi kita yang lepas bahawa nanti kita akan jelaskan Raja Banggul ni siapa, Raja Kampung Laut ni siapa. Sebenarnya di kalangan anak-anak Yunus dikatakan ada 7 orang anak laki-laki, 7 orang putera. 7 orang putera ini ialah yang pertama Long Muhammad, yang kemudiannya bergelar Sultan Muhammad yang pertama. Yang kedua Long Tan. Long Tan bergelar Tengku Temenggong. Tengku Temenggong yang diberi kawasan memerintah di Galas atau Hulu Kelantan, di Galas. Yang ketiga Long Yusuf. Long Yusuf ataupun dikenali juga disebut biasanya Raja Bukit atau Raja Bukit Marak. Memerintah di kawasan Bukit Marak, tetapi baginda tidak terlibat dengan konflik yang berlaku dalam krisis perang saudara ini. Kemudian yang ketiga Long Ismail. Long Ismail tu dikenali sebagai Raja Muda, bergelar Raja Muda, jawatannya Raja Muda, dan kawasan memerintahnya Kampung Laut, lalu disebut Raja Kampung Laut. Adapun Raja Kampung Laut di dalam konflik ini bukan Long Ismail, tetapi ananda baginda, iaitu Long Muhammad, yang selalu dikenali sebagai Tuan Besar. Tuan Besar disebut dengan gelaran Tuan Besar, menjadi Raja Kampung Laut. Raja Kampung Laut bernama Long Muhammad. Yang ketiga Long Jenau.
Long Jenal ini berjawatan Raja Bendahara dalam Kerajaan Kelantan, tetapi memerintah di Banggul, maka dikenali sebagai Raja Banggul. Raja Banggul itu mana kawasan pemerintahnya Banggul. Adapun disebut Raja Bendahara kerana jawatannya sebagai bendahara. Dan yang berikutnya Raja Muda yang selalu disebut sebagai Tuan Kota. Disebut Engku Kota, itu Raja Muda. Kemudian Raja Penambang yang kita sebutkan di beberapa tempat dalam cerita ini, Raja Penambang ni sebenarnya adalah adinda kepada Tuan Long Senik Mulut Merah. Adinda Tuan Senik Mulut Merah yang juga anak anda kepada Long Tan, Tengku Temenggong. Tetapi dalam krisis ini, Raja Penambang dia berpihak kepada bapa saudaranya Long Jenal ataupun Raja Banggul, tidak kepada abangnya Tengku Temenggong, Tengku Arya Temenggong ataupun Tengku Temenggong Arya Pahlawan, Tuan Senik Long Senik Mulut Merah. Ini maka dalam krisis yang kita bincangkan ini, Raja Penambang itu merujuk kepada adinda Sultan Muhammad yang kedua ataupun dikenali sebagai Long Nik kan. Jadi di situlah tokoh-tokoh yang berkonflik ini sebenarnya di kalangan mereka adik-beradik dan anak saudara mereka. Baik, kita terus kepada kisah yang berikutnya. Al-Kisah maka tersebutlah perkataan negeri Kelantan. Maka Yang Maha Mulia Raja Kelantan pun mendapat 2 orang putera, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Di sini merujuk kepada Sultan Muhammad yang kedua ataupun Tuan Long Senik Mulut Merah ataupun Sultan Long Senik Mulut Merah. Sultan Muhammad yang kedua. Mendapat 2 orang putera, seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang laki-laki. Adapun yang putera yang Maha Mulia itu laki-laki dinamakan Temenggong Ahmad. Ahmad ni Tengku Ahmad, Telong Ahmad ni berjawatan Temenggong. Demikianlah dia pelihara kedua anak kedua itu seperti adat raja-raja dengan inang pengasuhnya. Setelah sampai umur remaja, puteri anak yang kedua itu dipinang oleh Raja Petani yang perempuan. Kerana Raja Petani darah daging, maka mesyuarat Raja Kelantan sekalian orang-orang besar kerana hatinya tidak percaya, takut dipermainkan oleh petani, maka dipersembahkan Pak Nik Wan Yahya dan Tokku Syed Jaafar Hakim minta diperkenan seperti permintaan Raja Petani itu. Bila puterinya sudah dewasa, cukup umur, tiba-tiba dipinang oleh anak Raja Petani. Sedangkan Raja Petani itu ialah sepupu kepada Sultan Muhammad yang kedua. Kerana Sultan Muhammad ni anak Long Tan, Raja Petani Long Muhammad anak anda kepada Long Ismail. Jadi sepupu lah. Jadi tiba-tiba Sultan Petani meminang anak kepada Sultan Muhammad yang kedua. Artinya mereka nak mengahwinkan dua pupu ini. Dua pupu. Tetapi oleh kerana mereka itu berkrisis sebelum daripada ni, maka datanglah rasa bimbang di hati Raja Kelantan kalau ada permainan politik di sebalik pinangan tersebut. Maka dibawa kepada perbincangan bersama pembesar-pembesar sehingga dipersembahkan oleh 2 orang pembesar yang terkemuka ketika itu, yakni Pak Nik Wan Yahya dan Tokku Syed Jaafar Hakim. Ni antara pembesar utama lah zaman Sultan Muhammad yang kedua, Pak Nik Ya dan juga Tokku Syed Hakim. Tokku Syed Hakim ni ataupun Syed Jaafar Hakim, selalu disebut Engku Syed Hakim Kelaran ni kan. Minta diperkenan seperti permintaan Raja Petani itu. Jadi Pak Nik Ya dan Tokku Syed Hakim ni kata baik, kita terima pinangan itu. Sedangkan Raja Sultan Muhammad yang kedua ni rasa risau. Sekiranya dipermainkan, kita apalah salahnya supaya kita jaga sekalian rakyat kita, suruhkan sedia senjata sekalian pada hari ini datang. Maknanya Raja dia bimbang, kata nak kahwin, nak meminang, mari rombongan kahwin bawa senjata berperang. Itulah kebimbangan Raja kan. Jadi kata kedua-dua pembesar ni, apa salahnya kita prepare lah,
kita standby, suruh rakyat semua bersiap senjata. Kalau dia mari nak buat perang, kita perang lah. Jadi kalau jaga dengan senjata, dijaga dengan senjata sekalian pada hari kedatangan petani, orang petani itu nampak zahirnya kita menghormatkan kedatangannya. Dan lagi permintaan Raja Petani itu ialah pekerjaan kebajikan supaya mudah-mudahan berpanjangan kasihnya. Jadi kata pembesar ni, kalau kita bersiap, rakyat semua bersiap senjata, macam kita meraihkan kedatangan dia. Tapi kalau dia berniat jahat, boleh perang terus. Tapi kalau tak ada niat jahat, kita duduk gitu je lah. Jadi macam kita menyambut rakyat dengan senjata ni, menyambut sebagai penghormatan. Tapi kalau dia datang dengan baik, maka itulah satu kerja kebajikan untuk menyambungkan semula silaturahim yang terputus akibat daripada perang saudara. Maka benarlah pada fikiran yang maha mulia itu, lalulah dibalas surat kepada petani. Setelah sampai surat kepada petani, sangatlah suka hati, lalu dibuatlah surat dan buku-buku hendak mempersembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Sekian-sekian hari bulan tak datang ke Kelantan. Lalu disuruh orang besar di bawahnya, membawa surat itu serta buku-buku tiada berapa lama di laut sampailah negeri Kelantan itu. Lalu dibawa masuk menghadap Yang Maha Mulia Raja Kelantan serta dengan bukusan setelah diterima oleh Yang Maha Mulia itu dan bukusan itu, serta suruh nanti 2 hari kerana nak balas surat, lalu diperjamukan serta diberikan rumah berhenti kepada orang-orang besar petani. Orang besar petani, itulah kisah dia. Maksudnya selepas daripada Raja Petani mendapat perkhabaran bahawa pinangannya diterima, lalu Raja Petani pun menulis surat beserta dengan hadiah-hadiah lah, buku-buku hadiah ni dibawa dan dipersembahkan pada Raja Kelantan. Raja Kelantan pun bergembira terima ni, disediakan tempat tinggal semua pada pembesar-pembesar petani. Lalu Raja Kelantan pun membalas surat seperti disuruhnya orang petani tunggu 2 hari, 2-3 hari untuk membolehkan Raja Kelantan pula membalas surat dan juga hadiah-hadiah tersebut. Adapun surat itu dibawa masuk kepada Raja Perempuan serta berkhabar sekian-sekian hari bulan Raja Petani hendak datang kemari. Demikianlah setelah sampai 3 hari, lalulah diserah kepada orang besar petani serta dipersalinkan dan dijamukan makan minum. Setelah sudah lalu, orang besar itu bermohon kembali, lalu turun ke perahunya. Tidak berapa hari sampailah ke petani. Jadi Raja Kelantan pun setelah mendengar semua jawapan balas dari Raja Petani, dengan gembira baginda berdua pun menyediakan jamuan-jamuan dan juga persalinan kepada orang petani. Lepas tu balas surat, balas surat kepada petani. Orang petani pun balik. Sampai di petani, lalu dia masuk menghadap Raja Petani sekalian kiriman Raja Kelantan itu. Dia bawa kepada Raja Petani. Diterimanya, lalu dibawa masuk kepada isterinya serta disimpanlah Raja Petani. Bersimpanlah Raja Petani mana yang tiada mengada, yang tiada mengadakan, kerana hendak dibawa ke Kelantan menanti sampai janjinya itu. Demikianlah adanya syahdan tersebutlah perkataan dari Maha Mulia Raja Kelantan. Setelah beberapa hari kembali orang besar petani itu, maka menyuruhlah raja itu membuat sekalian senjata, macam-macam dibuatnya. Demikianlah setelah dekat sampai janji orang petani hendak datang. Jadi bila Raja Petani itu menerima balasan, maka Raja Petani pun bersiaplah mengadakan apa-apa keperluan untuk datang Kelantan, dan orang Kelantan juga membuat persiapan, termasuk persiapan senjata, kerana masih ada kebimbangan di hati Raja Kelantan kalau orang petani bermaksud sebaliknya. Maka Yang Maha Mulia pun menyuruh rakyat membuat bangsal makyung dan menara dan wayang dan bangsal orang berjudi. Ini style zaman dulu kan, bila ada pesta-pesta perkahwinan tu disediakan bangsal makyung, menara, wayang ni untuk hiburan. Ada juga bangsal judi. Ni zaman dulu punya masalah. Dan
Bila ada majlis, ada pesta, ada orang judi. Cukuplah sebagaimana adatnya, sekalian orang besar-besar bersimpan dalam istana adalah kata orang kampung yang makmur itu sekarang tengah sungai. Kata orang adalah kata orang kampung yang makmur itu sekarang itu di tengah Sungai Kelantan hadapan stesen kereta api. Dipanggil orang Kebun Mesta. Di belah belakang rumah yang Maha Mulia lagi masjid besar itu duduk hadapan Sungai Budur. Demikianlah kata orang. Maksudnya location dia. Zaman dahulu dalam Sungai Kelantan tu stesen kereta api belah sana di Wakaf Baru. Di seberang sana kita kata sekarang ni Wakaf Baru lah. Maknanya Wakaf Baru seberang sana. Di sebelah sini di tengah-tengah sungai itu ada satu pulau dipanggil Pulau Sabah. Pulau Sabah kan. Pulau Sabah ni duduk di muara Sungai Budur. Sungai Budur sekarang lah. Sungai Budur ni tempat anak Sungai Budur tu masuk ke Sungai Kelantan tu, di kawasan tu ada pulau. Dia dipanggil Pulau Sabah. Di atas Pulau Sabah itulah dulu Yang Maha Mulia Sultan Kelantan tu membina istana atas pulau. Duduk betul-betul atas pulau. Bukan duduk atas darat, di atas pulau. Jadi di pulau tu istananya dipanggil Istana Kebun Meseta atau Kebun Serta. Kebun Meseta dan di pulau ni Istana Kebun Meseta kata dia, dan lagi masjid besar. Ada satu masjid besar duduk di hadapan Sungai Budur. Dia kata orang. Kalau ikut setengah riwayat, masjid besar ni duduk di tanah, bukan di pulau, di tanah belah sini dekat dengan kuala Sungai Budur. Ini masjid besar yang terawal dibina oleh Sultan Muhammad yang kedua sebelum Masjid Kota Baru dibina pada tahun 1867. Kan? Jadi di situ dah ada masjid. Artinya kalau berdasarkan jalan cerita ini, hal ini berlaku sekitar tahun 1840. Dan sudah ada masjid besar di situ. Duduk di hadapan Sungai Budur. Demikianlah kata orang. Jadi ini location dia. Location Istana Kebun Meseta. Jadi kalau kita nak bayangkan sekarang, mungkin sekitar kawasan Guk Kapur, Hala ke Penambang tu kan. Di situ kawasan Sungai Budur, Atas Banggul tu kan. Situlah kawasannya. Tapi pulau tu duduk di tengah-tengah sungai. Sekarang sungai Pulau Sabah dah tenggelam. Dah ditenggelami oleh air, dah tak ada dah pulau tu. Syahdan lagi Raja Petani. Bila sampai janjinya itu disuruhkan orang besar-besar. Orang-orang besar harapan sahaja datang ke Kelantan membawa ananda dan raja perempuan sebelah petani. Kata orang tua-tua, Raja Petani sendiri tidaklah diketahui hal itu. Setelah sampailah ananda Raja Petani ke Kelantan, diberilah Yang Maha Mulia sebuah kampung yang dicadangkan itu, maka berhentilah sekalian orang petani di kampung itu. Demikianlah setelah sampai pada hari yang baik, ketika pembaik diletakkan kerjanya, maka berbunyilah sekalian palu-paluan permainan. Sekalian asyik joget moyong, menora, wayang Jawa, wayang siam, bersilap, berdikir, gabeno ni saya rasa rebana besar. Ditulis sini gebano besar, rebana besar. Judi. Demikianlah bagaimana adat raja-raja bekerja. Jadi kata dia, pada hari yang dimaksudkan tu, maka datanglah raja perempuan petani dengan anandanya. Sultan tak datang. Tapi raja perempuan dengan dia datang bersama dengan orang besar dia. Mari untuk majlis perkahwinan. Maka pesta tu pun berlakulah dengan berbagai-bagai permainan disebut di sini kan. Disebutkan sini permainannya, maka berbunyilah sekalian palu-paluan permainan, sekalian asyik joget, mahyung, menora, wayang Jawa, wayang siam, bersilap,
Berdikir, rebana besar dan judi. Itu kira apa ni, persembahan lah ataupun pesta pada masa itulah ala-ala dia. Demikianlah sebagaimana adat raja-raja. Adapun setelah sampai 20 hari, 20 hari dia berpesta, banyaklah pula rakyat sesok ada barang sedikit dijual, digadai kerana hendak buat main iwak dan belakah. Main iwak dan main belakah. Macam mana tahu? Saya pun tak tahu apa dia main iwak dan main belakah ni. Lepas tu kata dia ramailah rakyat sesok ada barang sedikit sebab dijual. Orang miskin, rakyat-rakyat miskin ni harta ada sikit sebab nak main dengan pesta-pesta ni, main iwak, main belakah ni, jual harta untuk berpesta. Yang lekat selas pinggang, ada yang tiada balik tidur di papan iwak. Demikianlah katanya. Kerana pesta selalu hebat ni, 20 hari ni sampai rakyat tidur kat situ, tak balik rumah. Ada setengah tu habis bergadai harta benda kerana nak main. Kat sini kan ada pesta-pesta ni mungkin kena bayar kot, ataupun mungkin terlibat dengan perjudian. Inilah bahananya. Kita adakan pesta-pesta yang boleh menyebabkan berlakunya penindasan kepada rakyat. Rakyat miskin tu dia dah miskin, ada pesta, dia pergi berjudi ke macam-macam, jadi bankrupt. Maka sampailah 40 hari 40 malam. Lalu diaraklah anak raja petani itu berkeliling kota. Lama 40 hari 40 malam. Mereka berpesta, barulah anak raja petani itu dibawa berkeliling kota, lalu masuk ke balai. Balai ni masuklah istana lah, tempat pesta, tempat majlis ni. Disambut orang besar-besar dan raja muda. Lalu dibawa masuk ke dalam istana, disandingkan kedua. Lalu tampillah anak-anak menteri menyuap nasi adab-adaban. Setelah sudah, maka Yang Maha Mulia Raja pun menjamu sekalian orang besar di balai serta hamba rakyat sekaliannya di dalam istana. Pun demikian juga dijamu raja perempuan sekalian bini-bini orang besar dan hamba rakyat. Ini pesta sungguh kan ni. Dan bila dah cukup 40 hari, raja pun masuk menghadap pesanding semua. Maka dijamu makan-makan yang hebat-hebat lah sesuai dengan adat raja-raja. Jadi Raja Sultan Mahmud kedua ni menjamu orang besar, ada pun raja perempuan menjamulah sekalian bini-bini orang besar itu, kata dia. Tidak berapa lama antaranya lalu disuruh sambut raja petani akan menantunya. Disiapkan berapa buah perahu lalu belayar ke Kelantan. Tiada berapa hari sampailah lalu menghadap Yang Maha Mulia Raja dipersembahkan sekalian pesanan raja petani itu. Raja petani pula nak buat pesta kan. Maka marilah perahu nak ambil menantu ni, bawa balik. Kita panggil balik menantu lah. Kalau bahasa kita kan bawa balik menantu. Jadi raja petani hantar kapal-kapal dia untuk mengambil isteri dan rakyat-rakyat pembesar dia ni bersama dengan menantunya. Lalu masuk menghadap Yang Maha Mulia Raja, disembahkan sekalian pesanan raja petani itu. Maka Yang Maha Mulia pun jamu makan, minum sekaliannya. Setelah lalu bermohonlah kembali ke kampung yang diberi kepada orang petani. Berhenti itu. Jadi orang petani yang rombongan mari ni, Sultan sediakan sebuah perkampungan untuk dia. Macam kita tempat rehat lah. Macam kita sediakan penginapan lah, kita kata kan. Penginapan. Jadi raja sediakan satu kawasan siap dengan istana dan sebagainya untuk orang petani tinggal di situ. Jadi orang petani yang baru sampai kira masuk tahun untuk balik nanti ni pun duduk kat situ juga. Setelah sampai di petani, lalu dibawa masuk menghadap raja petani. Maka raja petani pun membuka baca surat. Dia kata dia lepas tu mana? Okay, maka Yang Maha Mulia pun jamu makan sekalian. Setelah sudah, lalu bermohon kembali ke kampung yang diberikan kepada orang petani itu berhenti. Maka Yang Maha Mulia pun membuat surat balas kepada raja petani sekian hari bulan
tidak menghantar, dihantarkan lalu disuruh sebuah perahu kembali ke petani. Demikianlah setelah Raja Petani itu lalu dibawa masuk menghadap Raja Petani, maka Raja Petani pun membuka, baca surat serta fahamlah. Lalu diberitahu orang-orang besar-besar sekalian hari bulan Raja Kelantan hendak menghantar anaknya seraya menyuruh keroh rakyat-rakyat membaiki jalan. Disiapkan semuanya. Maka beritahu semua rakyat perempuan disuruh pergi menyambut anak Raja Kelantan pada sekian harinya. Sekian harinya. Jadi rupanya berbalas-balas surat lah. Bila orang petani sampai, Raja Kelantan pula tulis surat pada Raja Petani bila tarikh akan dihantar. Seluruh rombongan petani dan menantu ni. Maka Raja Petani pun bila dapat surat ni baca-baca, faham, dia pun arahkan segala hamba rakyat dia membuat persiapan untuk sambutan kepulangan. Hatta Raja Kelantan dan Raja Perempuan bersiaplah sekalian pekakas anak-anak baru pergi ke petani. Dan hamba 50 orang perempuan, jantan 30 serta penghulu raja diharapkan telah sampai pada ketika yang baik, lalu turun kepada perahu sekaliannya, lalu berlayar di dalam 2 hari sampailah di Kuala Petani. Maka orang pantai menyambut orang petani menyambut anak Raja Kelantan itu beribu-ribu. Dan pada hari itu sangatlah panas dan perahu pun beratus-ratus kecil besar pergi ke muka kuala. Maka sangatlah dahaganya sekalian nak minum air kerana air masin. Setelah sampai dekat perahu, bini orang besar-besar nak menyambut anak Raja Kelantan, dihimpitnya. Maka dipimpin orang turun Raja Kelantan itu, tiba-tiba berseleheng kakinya tercelup dalam air. Jadi sini ada kisah dia pula tuan-tuan. Ada kisahnya bila orang ramai pergi sambut dia petani ni, ramai sangat orang menyambut, kata dia perahunya dah hari pula panas terik. Perahunya banyak, orangnya ramai, semua berimpit-rimpit. Tiba-tiba anak Raja Kelantan turun anak Kelantan tu, tiba-tiba berseleheng kakinya. Mana berseleheng ni apa? Jatuh. Berseleheng kaki ni kita terima apa tu bahasa Malaysia berseleheng ni kan. Jatuh baru tercelup kaki dalam air. Maka kata orang petani, jikalau bertuah Raja Kelantan itu, tawarlah air masin ni. Dia semua orang dahaga dah, panas terik, orang ramai nak minum air laut masin. Tiba-tiba anak Raja Kelantan tu bukan terseliuh, tapi maknanya tergelincir. Tergelincir, jatuh dalam air. Maka kata petani, kalau anak Raja Kelantan ni bertuah, air laut tu dia tawar. Maka dengan takdir Allah Ta'ala tawarlah airnya. Jadi tiba-tiba tawar sungguh. Maka orang pun pakat minum air laut ni, tawar. Merasakan sampai semuanya minum. Maka berkatalah orang kepada seorang yang bertuah, sungguh, kata orang seorang pada seorang. Kerana orang ramai tu bercakap lah, bertuah sungguh anak Raja Kelantan ni. Sampai sekarang digelar orang muka kuala air tawar. Rupanya kuala air tawar di petani tu dapat nama daripada peristiwa ini. Di petani tu ada satu kuala dia nama kuala air tawar. Punca nama kuala air tawar ni kerana anak Raja Kelantan tergelincir jatuh dalam air tu, air laut yang masih itu bertukar di tawar. Kata dia. Sebab tu nama dia kuala air tawar. Maka kekallah anak Raja Kelantan dengan Raja Petani setahun 2-3 kali berangkat ke Kelantan. Sebulan 2 balik ke petani. Demikianlah adanya. Jadi setelah perbesaran Raja Kelantan, Raja Petani ni, jadi anak mereka baginda berdua balik lah. 2 bulan kat petani, 2 bulan kat Kelantan. Begitulah keadaan dia. Bulan alik 2-3 bulan belah sana, 2-3 bulan belah sini kan. Syahdan tiada berapa lama antaranya Raja Bukit pun sampai hukum Allah ke atas hambanya, lalu kembali ke rahmatullah, lalu dimakamkan di Langgar, tempat perkuburan ayahandanya. Maka ananda memerintah di Bukit adik Raja Perempuan. Demikianlah adanya.
Jadi Raja Bukit ataupun Long Yusuf tadi, selepas selesai majlis perkahwinan beberapa ketika, mangkaklah Raja Bukit. Raja Bukit Long Yusuf kan. Long Yusuf ni bapa saudara kepada bapa saudara kepada Long Senik Mulut Merah ataupun Sultan Long Senik. Bila mangkat Long Yusuf ni, maka anak endanya dijadikan raja. Dikata sini adik raja perempuan. Sebenarnya permaisuri kepada Long Senik ini ialah anak enda kepada Long Yusuf, kahwin sepupu juga, kahwin sepupu. Dan jadi adik kepada raja perempuan itu dijadikan raja, Raja Bukit. Syahdan lagi yang maha mulia Raja Kelantan pun mendapat khabar Raja Penambang mangkat di negeri Legor. Raja Penambang ni kekanda ataupun adinda kepada Sultan Muhammad yang kedua, yang dijadikan, yang tinggal di Legor, tak mahu jadi raja. Tiba-tiba dapat khabaran mangkat Raja Penambang. Dan disuruh orang ambil anak-anaknya, bawa balik ke Kelantan. Jadi anak-anak Raja Penambang ni bawa balik ke Kelantan. Dan sebab tu kita dengar, mungkin akan disebut lepas ni, Raja Penambang itu ditabalkan semula. Dilantik jadi raja. Raja Penambang, anak dia kepada Raja Penambang ni dijadikan raja. Di Penambang juga dikenal sebagai Raja Muda Penambang. Itu Tengku Cik. Tengku Cik ni anak kepada Raja Penambang yang mangkat di Legor. Tengku Cik Penambang kan. Dibawa balik ke Kelantan. Kemudian mendapat khabar pula Raja Banggul yang menjadi raja di Tanjung Jering itu jamu mangkat juga. Jadi katanya Raja Banggul itu Long Jenal yang menjadi raja di Jamu ataupun Jambu mangkat juga, tetapi tiada anaknya. Tapi tak ada anak. Setengah kata ada anak perempuan sudah berlaki. Dia ada anak perempuan, setengah pendapat kata, setengah riwayat kata ada anak perempuan, tapi sebab dah berlaki, dah kahwin. Ada berlaki adanya. Maka disuruh orang pergi ambil anak-anak Raja Penambang. Dibaliklah. Serta dibawa balik. Ambil Raja Penambang itu baliklah. Serta dibawa balik anak Raja Penambang 4 orang laki-laki. Namun Tan Legor seorang, dan seorang lagi Engku Labai, dan seorang lagi anak-anaknya 4 orang. Yang pertama nama Tan Legor seorang, dan nama Engku Labai seorang, dan nama Engku Pandak seorang, dan nama Tan Kumbing seorang. Tan Kumbing. Nama dia Tan Kumbing. Lalu diserahkan kepada Raja Muda Penambang di seluruh pelihara. Sekalian itu duduk bersama-sama Raja Muda Penambang lah adanya. Duduk Raja Muda Penambang. Jadi anak-anak yang 4 orang ni diserah kepada Raja Muda Penambang. Pada masa Raja Kelantan inilah Raja Pahang, musuh 2 beradik, lalu lari ikut hulu membawa meriam besar kerana tiada tahan, mari ke Kelantan mengadu halnya kepada Raja Kelantan. Diceritakan pada zaman Sultan Muhammad yang kedua ini berlaku perang saudara di Pahang. Disebut sini Raja Pahang musuh 2 beradik. Raja Pahang yang saya maklum ini ialah Bendahara Tun Mutahir dan adindanya. Bukan Tun Mutahir. Tun Mutahir, Bendahara Wan Mutahir kan. Dan adindanya Bendahara Wan Ahmad. Berperang. Kemudian salah satu daripada pihaknya itu kalah, lalu berundur ke Kelantan. Tidak tahan lari ke Kelantan mengadukan halnya pada Kelantan serta persembah meriam besar itu kepada raja. Lah sekarang meriam Raja Pahang itu ialah meriam tembaga, ada lekat bekas kena peluru. Maka Raja Pahang itu disuruh berhenti di Pasir Pekan seberang kerana hendak tolong kira dahulu. Adalah berapa lamanya duduk di Pasir Pekan itu ditolong kira oleh Raja Kelantan dengan Raja Maha Besar Siam. Dapat balik kepadanya kerajaan Pahang. Sehingga sampai anak cucunya pun kabar nama Raja Pahang itu lari kemari itu Encik Wan Ahmad.
iaitu asalnya keturunan bendahara. Rupanya yang kalah perang ni ialah pada peringkat ini ialah Wan Ahmad. Kerana abangnya itu Wan Mutahir bendahara. Dia yang berperang merebut tahta lah, kerana Pahang ni diperintah oleh bendahara, bukan diperintah oleh sultan. Jadi ketika ini Encik Wan Ahmad ni berperang dengan abang dia. Sebenarnya Wan Ahmad ini kemudiannya menjadi bendahara dan ditabalkan sebagai Sultan Pahang yang pertama. Artinya Sultan-Sultan Pahang yang ada sekarang termasuk Sri Paduka Baginda Datuk Agong Sultan Abdullah itu adalah anak cucu keturunan daripada Wan Ahmad ini, iaitu bendahara negeri Pahang. Demikianlah adanya, maka tersebut Raja Petani pun mangkatlah, maka digelar anaknya pula menjadi Raja Petani. Dan Raja Kelantan itu isterinya digelar Raja Petani, Raja Perempuan Negeri Petani. Selepas pada peristiwa ini mangkat pula Raja Petani, iaitu Tuan Besar Long Muhammad itu. Di Petani selalu ditulis dalam bahasa Tuan Pasak, yang makamnya terletak di Tanjung Petani. Mangkat Raja Petani, maka anaknya itu dijadikan Raja Petani yang berkahwin dengan anak Raja Kelantan tadi. Kemudian kat sini ada masalah kerana ada keciciran satu muka surat pada muka surat yang ke-62. Ada tercicir di sini. Jadi kita akan terus ke muka surat yang ke-63. Kisah di sini berkisah pada kisah di negeri Petani. Mungkin yang tercicir ni kerana penulis sedang mengisahkan Raja Petani yang mangkat dan digantikan oleh anak-anaknya, dan Raja Puan Petani itulah anak-anak kepada Sultan Muhammad yang ke-2. Lalu sambungan dia pada muka 63, tiada bergelar di Jerang, hanyalah Raja Kuit. Demikian adanya. Jadi di Jerang ni sebenarnya kalau kira jeram lah, jeram di Pasir Putih. Ini jeram ni adalah keluarga Long Ghaffar. Keluarga Long Ghaffar, dan Menteri Long Ghaffar itu mengentar jeram. Tapi kita tak tahu apa kisahnya. Tapi di hujung, di permulaan muka surat yang ke-63 disebut tiada bergelar di Jerang. Mungkin ketika ini ialah peralihan di antara Long Seri dengan anak-anaknya Long Demor. Mungkin lah. Saya tak pasti apa ceritanya, tapi dia menyebut tentang Raja Jerang. Hanyalah Raja Queen, demikian adanya. Maka disebutkan kisah Raja Bukit pula pada masa itu digelar, yang digelar Raja Bukit itu kerana kampungnya hampir dengan Bukit Marak. Raja-raja pada zaman Sultan Muhammad yang kedua itu, Raja Bukit, iaitu anak-anak kepada Long Yusuf Raja Bukit yang pertama, digelar Raja Bukit kerana kawasan jajahan pemerintah dia itu ialah berhampiran dengan Bukit Marak. Kawasan Bukit Marak tu lah, Bukit Marak sekarang. Kan? Alah berapa lama mangkat Raja Bukit tua itu anak Raja Bukit itu, anaknya Raja Bukit Muda memerintah, adalah selalu berselisihan dengan Raja Kelantan. Sini pula jadi gaduh dia. Sebab apa? Selepas Long Yusuf mangkat, yang menggantikan baginda ialah anak-anaknya yang disebut Raja Bukit Muda. Tiba-tiba Raja Bukit Muda ni merupakan adinda kepada Raja Perempuan Kelantan, iaitu permaisuri kepada Sultan Muhammad yang kedua. Berselisih dengan Raja Kelantan. Tidaklah berapa lama, jadilah perkelahian besar antara Raja Kelantan dengan Raja Bukit. Lalu musuhlah. Apa kesalahan tiada dapat kenyataan. Demikianlah. Ada pun musuh itu dilanggar oleh Raja Bukit. Mana sekalian yang pergi tiada tertahan, banyak mati anak-anak menteri Jerang dan penghulu sehingga disuruh Raja Kelantan kepada adinda Raja Muda sendiri berangkat pergi perang. Itu jadi bila berlaku perang saudara kali ini melibatkan Raja Bukit. Raja Bukit berperang dengan Raja Kelantan. Jadi yang terlibat dalam perang ni termasuklah Raja Jerang.
Jadi Menteri Jerang ni artinya mungkin Long Sri. Kerana Long Sri itu Engku Perdana Menteri. Engku Perdana Menteri ataupun Kulimbat. Bukan Kulimbat ni anak-anaknya. Jadi kalau Long Sri itu Engku Perdana Menteri. Jadi sebenarnya Menteri Jerang. Mungkin merujuk kepada Long Sri berlaku peperangan. Jadi Long Sri membawa rakyat dia untuk mempertahankan Raja Kelantan bersama dengan penghulu-penghulu semua, sehingga akhirnya Raja Kelantan kepada adindanya Raja Muda disuruh sendiri berangkat pergi perang. Dia pun perintahkan kepada salah seorang adindanya yang bergelar Raja Muda untuk perang. Pergi perang itu membantu rakyat yang tertahan. Itu dikeroh sekalian rakyat oleh Raja Muda sebelah Pulau Melaka dan sebelah Jerang dan sebelah Limbak, iaitu rakyat Engku Perdana Menteri bantu sebelah Raja Kelantan. Ni semua terlibat perang ni besar ni. Pertama dia kata terlibat ni ialah rakyat Raja Muda. Kemudian ni yang rakyat-rakyat daripada sebelah Pulau Melaka. Kemudian rakyat daripada sebelah Jerang. Jerang ni Jerang Pasir Putih. Sebelah Limbak. Sebelah Limbak ni satu kawasan bawah Long Gafar dulu. Limbak sekarang lah. Pasir tumbuh tu kan. Serta rakyat Engku Perdana Menteri. Mana dia merujuk kepada rakyat-rakyat di bawah Long Sri. Bantu Raja Kelantan. Kemudian Kadok, Lundang, anak beranak Datuk Kadok, semua itu sebelah Raja Kelantan. Jadi di antara keluarga besar mereka itulah Datuk Lundang dan juga penghulu Kadok. Penghulu Kadok ni anak cucu kepada penghulu Adas ataupun Sultan Adas yang diberi kawasan memerintah di kawasan Kadok, dipanggil Datuk Kadok. Kemudian anak cucu kepada Tuan Khamis memerintah di kawasan Lundang, dipanggil Datuk Lundang. Jadi ketika ni saya tak pasti yang Datuk Lundang ni adakah Tuan Lebah ataupun Wangku Sulong. Yang menjatuh Datuk Lundang ketika ini. Tapi Kadok dan Lundang juga mendukung Raja Kelantan. Lalu pergi ikut Wakastan. Maknanya mereka bergerak daripada Lundang, Kadok pergi ke Lundang. Lundang ni pergi ke arah Bukit Maruk melalui Wakastan. Mana kalau kita hari ni pergi daripada Kubang Krian pergi ke Binjai, kan? Lalu ke Wakastan. Mungkin kot tu kot. Ataupun dia masuk dari Kubang Krian daripada seberang sungai belah sini pergi Wakastan. Tapi situlah Wakastan sekarang tu kan. Semuanya bertahan di situ kerana Raja Bukit langgar sudah sampai ke Padang Bongo. Padang Bongo seberang Wakastan. Jadi kalau daripada Padang Bongo tu mana daripada Bukit Maruk berhala mari ke Peringat dah sampai ke Padang Bongo. Maka di Padang Bongo itu banyak rakyat-rakyat mati bertikam di situ. Kata orang tua-tua, daerah Padang Bongo itu tenggelam kuku gajah. Di situlah banyak mati orang ternama. Maka setelah beberapa hari bertikam itu adalah kepada satu hari bertikam sebelah Jemelah, maka sangatlah dahsyat sekalian yang penakut dan gembira sekalian yang berani. Apa yang berani sebelah Jemelah ni, sebelah Jemelah tu maknanya dua belah pihak mengalami keadaan dahsyat. Yang takut lari, yang berani itu lawan lah, kan? Kerana Raja Muda sendiri menjaga rakyat, maka sangatlah keras diamuk oleh sebelah Raja Muda. Diamuk oleh sebelah Raja Muda, di mana sebelah Raja Muda tiada peduli peluru dan lembing masuk semacam tu maksudnya tak kira orang lacak lembing ke tembok ke serang juga. Masuk semacam tu bahasa Kelantan tu, masuk semacam tu mana dia tak peduli. Masuk tak kira, dia akan masuk lawan juga. Masuk semacam. Kita kata masuk semacam kan. Kerana masing-masing tuannya ada di belakang. Maka undulah rakyat Raja Bukit, dan Raja Bukit pun sendiri undur juga. Ikut pergi ke Tumpak. Dan rakyat pun larilah masing-masing membawa nyawanya. Rupanya dalam perang ni, akhirnya Raja Muda berjaya meredakan serangan Raja Bukit sehingga
Raja Bukit dan rakyat dia pun undur. Raja Bukit ni berundur pergi ke Tumpak. Kira-kira nak lari kan ni kan. Sebab di Tumpak tu kira muka kuala. Raja Bukit pun ikut pergi ke Tumpak dan rakyat pun lari masing-masing bawa nyawanya. Dan ada yang mengikut Raja Bukit lalu berhentilah di Tumpak. Setelah demikian Raja Muda pun pergi bersembah orang mati yang bernama dan rakyat tiada terbilang. Hanya tempat bertikai di pada bongo itu mayat bergulingan seperti batang kayu juga. Jadi Raja Muda pun bersembahlah kepada Raja, kepada Sultan, beritahu orang besar yang terbunuh dalam peristiwa ini. Dan Raja Muda, Raja Bukit ni pun lari pergi ke Tumpak. Pada bongo sendiri tu, pada bongo tu mayat tu bergelimpangan dari situ, pada ramai orang mati. Dan Raja Bukit ada Tumpak. Jikalau berkehendak kan turut, boleh adinda turut lagi. Kata mana kalau berkehendak ke turut, kerana ikut, boleh ikut lagi. Maksud dia ikut dikejar sampai ke Tumpak. Maka Raja Kelantan pun melarang. Raja Kelantan larang adinda dia, tak payahlah. Dia lari dah sampai ke Tumpak, biar di situlah. Kan? Sebab sebenarnya Raja Bukit tak ada ipar dia kan. Kita lihat, biarlah kita lihat. Tetapi janganlah alpa. Kita tengok mana, wait and see lah kita katakan. Tunggu dan lihat. Kita lihat macam mana keadaan. Tapi jangan alpa, maknanya dalam keadaan bersedia. Kalau dia menyerang balah, kita akan serang lagi. Kerana dan jangan alpa rakyat kita, kerana ia tiada puas hati lagi adanya mungkin Raja Bukit tak puas hati lagi. Dan Raja Kelantan pun menyuruh orang-orang tanam sekalian mayat yang di padang bongo itu. Demikianlah Raja Kelantan tiada bersungguh, itu kerana malu mata kepada isterinya. Yalah, Raja Bukit tengah adik kepada isteri dia. Jadi kalau Raja Kelantan bersungguh diserang adik ipar dia ni, kira malulah pada permaisuri, kerana permaisuri itu kakak kepada Raja Bukit. Dan Raja Bukit malu kepada isterinya. Tiba-tiba Raja Bukit pun langgar pula. Tapi tak sampai seberang sini. Kerana cukup jaga Raja Muda. Tiba-tiba oleh ketika Raja Kelantan tu tak payah serang lah. Biarlah dia pun malu kan. Nak lawan adik ipar sendiri ni. Tiba-tiba Raja Bukit pula serang. Bila serang, tapi tak sampai ke seberang sini. Maknanya serang daripada Tumpak je lah. Tak sampai seberang sini tu kerana Raja Muda tu prepare cukup askar-askar dia, cukup jaga Raja Muda ni. Dan lalu ditahu rakyat-rakyat Raja Muda bertikam. Tidak berapa lama larilah rakyat Raja Bukit. Dan Raja Bukit sendiri pun lari membawa dirinya sampai ke Kemaman. Demikianlah setelah berapa lama duduk di Kemaman sampailah hukum Allah, maka Raja Bukit pun kembali ke rahmatullah. Bila berlaku pemberontakan ni, akhirnya serangan kali yang kedua ni tak mampu lagi lah. Kerana tak banyak askar dia. Lalu kalah. Bila kalah, Raja Bukit ni pun keluar daripada Tumpak, terus pergi ke Kemaman. Dan duduk di Kemaman tu sampai Makkah di sana. Jadi itulah kisah yang kita dapat lihat pada malam ni. Bagaimana setelah selesai satu perang saudara, berlaku perang saudara yang berikutnya. Jadi di sini kisah yang kita baca malam ni, pemberontakan Raja Bukit ini, mungkin dalam riwayat-riwayat lain menceritakan perang yang sama tapi dalam versi yang lain. Versi yang lain tu maksudnya ada riwayat yang mengatakan yang berperang ni bukan Raja Bukit tetapi Raja Banggul. Nanti kita akan lihat kisah yang seterusnya bagaimana. Tapi apa yang jelas di sini bahawa Sultan Mahmud yang kedua, baginda terpaksa berhadapan dengan siri-siri pemberontakan di kalangan keluarga terdekatnya dalam usaha mereka merebut takhta. Bukan hanya Raja Banggul dan juga Raja Kapur Laut. Raja Banggul ni ayahanda saudara. Raja Laut sepupu. Raja Kapur Laut sepupu baginda. Adapun Raja Penambang adinda baginda. Kemudian kisah yang terbaru kita baca hari ini, Raja Bukit. Raja Bukit yang ayahandanya dulu, Raja Bukit yang tua itu tidak terlibat dalam konflik yang berlaku, tetapi pada giliran anandanya memberontak
menentang Sultan. Sedangkan Raja Bukit yang muda ini adalah ipar ataupun adinda ipar kepada Sultan. Jadi memang pergolakan itu memang sangat keraslah, kerana mereka yang pertama, Raja Bukit itulah berpangkat sepupu kepada Sultan Mahmud yang kedua, dan kebetulan kekandanya menjadi permaisuri kepada Sultan Mahmud yang kedua. Memang ini betul-betul pergolakan dalaman yang berkait dengan berkait dengan kedudukan takhta Kelantan pada masa ini. Jadi kita berhenti setakat ni dulu sehingga kisah kemangkatan Raja Bukit di Kemaman di situ. Cuma ada ujung sikit ni, kita boleh tambah sikit lagi. Selepas kemangkatan ini, maka Raja Kelantan pun suruh orang-orang pergi ambil anak-anaknya di Kemaman, dibawa balik, pelihara di Kelantan. 2 orang yang maha mulia, Raja Kelantan sendiri pelihara kerana anak saudara Raja perempuan isterinya. Demikianlah cerita Raja Bukit adanya sampai kat situ kan, habis cerita Raja Bukit. Jadi dua-dua Raja Bukit tadi yang dibawa ke Kemaman lepas mangkat Raja Bukit, diambil oleh Sultan, dibawa balik ke Kelantan dan dipelihara kerana mereka lah anak-anak saudara kepada permaisuri atau Raja perempuan Kelantan. Okey, setakat itu saja pada malam ni. Mudah-mudahan kisah ini bukan sahaja menjadi satu cerita tapi menjadi satu pelajaran kepada kita bagaimana perebutan takhta ini mendatangkan perpecahan kepada kita umat Islam kerana berebut jawatan dan seumpamanya. Dan dia mungkin punca kelemahan-kelemahan yang berlaku. Dan akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk berpesan pada semua orang Kelantan supaya jangan lupa mengambil vaksin dan mesti jaga SOP. Kerana kita dikhabarkan Kelantan sekarang ini menduduki tempat yang kedua tertinggi kes harian dan merembaknya varian baru Delta dan juga Beta di Kelantan. Dengan kes harian lebih pada 1,000 kes sehari ini ialah keadaan yang agak membimbangkan kerana di negeri lain semua sudah turun. Antara puncanya kerana kita tidak menjaga SOP dan enggan mengambil vaksin. Jadi tuan-tuan, sila pastikan kita bersama-sama memutuskan rantaian COVID ini dengan kita mengambil vaksin dan menjaga SOP. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membantu kita menyelesaikan masalah pandemik ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.